الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وليا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru kepada diri saya sendiri. Yang pertamanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Yakni apa yang terkandung di dalam Al-Quran, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kena ikut. Jangan ada sangkalan, dan seterusnya jangan lupa kepada sunnah-sunnah baginda Nabi SAW yang baru kita sambut Maulid Nabi baru-baru ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena sayang Nabi kerana Nabi sampaikan Islam kepada kita. Perjuangan Nabi dan para sahabat, kita kena berterima kasih kepada sahabat Nabi SAW kerana menjaga Nabi dengan baik sekali. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh orang sayang Nabi, orang masuk Islam kerana sikap Nabi. Kalau kita ini tergolong di dalam golongan umat Nabi SAW, kenapa kita tak mau ikut apa yang Nabi bawakan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, saya menyeru kepada diri saya sendiri juga. Marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah, seluruh anggota badan kita ni, apa yang ada di atas muka bumi ni, semua pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena fikirkan apa yang kita nak bawa pada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni pada padang mahsyar nanti. Apa yang kita nak bawa pada Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang kita nak bawa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena fikirkan. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kita ni pinjaman. Akal yang saya sampaikan pada malam ini, ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengharapkan kita ada improvement daripada hari ke hari, amalan-amalan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah, saya pesan sekali lagi kepada diri saya, ibadah, solat, zakat, puasa, apa amalan-amalan ibadah yang berlaku kita, yang kita kena buat pada hari ini, hanya di atas muka bumi ini je. Apabila kita dah masuk ke dalam liang lahat, kita dah dibicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, tak ada dah ibadah ni. Tak ada dah. Apabila kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah, kejap Allah, aku nak sujud pada engkau. Waktu tu tak ada dah. Waktu tu tak ada perilaku solat, tak ada dah. Jadi ketika hidup ni, yang tuan-tuan tadi sembahyang tadi, solat maghrib, solat subuh, akan berpuasa pada bulan Ramadan, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Isnin dan Khamis, dan seterusnya melakukan sedekah, zakat, menunaikan haji, amalan-amalan lain. Kita cari rezeki daripada pukul 8 pagi sampai ke petang. Hanya berlaku ketika kita hidup di atas dunia ini saja. Apabila kita dah masuk ke alam seterusnya, tak ada dah lagi ibadah-ibadah ni. Jadi wake up, bangunlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat tempat yang terbaik, nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, kena buat yang terbaik, kena buat habis baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru ni ditegur dalam kuliah, yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Mak Jais Kamus, apabila dia mengajar bab sifat 20, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Minggu pertama datang bawa buku,
Ramai, penuh. Apabila masuk minggu kedua, tak bawa buku. Masuk minggu ketiga, pembawa buku pun tak ada, buku pun tak ada. Itu baru belajar sifat 20. Apatah lagi dengan bab-bab fiqh, bab-bab sembahyang, rukun qauli, rukun fa'li. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana etika kita dalam pembacaan 5 rukun qauli tersebut? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pergerakan di dalam solat itu zikir. Bila kita angkat takbir, contoh Allahu akbar, sampai kita jangan ikut bangsa yang lain, kita ikut kita. Kita nak rukuk, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, jatuh tangan. Jangan ada pergerakan. Tertib kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, saya ingatkan sekali lagi, Allahu akbar, sampailah dahi bertemu dengan lantai. Begitulah imam ke makmum ke melakukan perbuatan. Sebab itu adalah zikir. Ibadah kita, time inilah kita nak berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Time lain kita dah ingat dunia banyak sangat. Kadang-kadang kita tak ada pun berzikir dengan kalam-kalam. Ibadah yang paling mula zikir. Ibadah yang paling mudah zikir pun tak nak zikir. Kita lebih tingkatkan memaki hamun, caci mencaci, umpat mengumpat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak mau sembang panjang, insya-Allah kita sambung dalam kitab golongan munafik kita. Sebelum tu saya nak ingatkan 6 perkara apa pesan liang lahat kepada kita. Apa pesan liang lahat kepada kita? Tengok, yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku adalah tempat paling gelap di antara tempat yang paling gelap gelita, maka terangilah aku dengan tahajud. Saya tahu ibu-ibu, ayah-ayah di hadapan saya ini, insya-Allah alhamdulillah Allah Ta'ala telah buka hati untuk melakukan ibadah tahajud. Bangun, tak larat bangun 2 pagi, 3 pagi, alhamdulillah. Sementara nak menunggu sembahyang subuh tu dalam pukul 5 dah bangun, laku salat tahajud, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus salah ba'da salah maktubah, as-salah fi jawfil lain, yang bermaksud solat yang paling baik selepas solat fardu ialah solat tahajud di tengah malam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang lahat kepada kita, nak bagi kubur cerah, nak bagi kubur cerah, tahajud jangan tinggal. At least 2 rakaat pun jadilah, campur dengan solat witir 1 rakaat, dapat 3 rakaat, istiqamah sampai akhir hayat, sampai Allah Ta'ala cabut nyawa kita. InsyaAllah boleh kita berazam pada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, aku adalah tempat paling sempit, maka luaskanlah aku dengan silaturahim. Yang ni saya nak bagi tahu, tuan-tuan pun dah tahu tapi saya kena maklumkan. Yang suami jaga hubungan sungguh-sungguh dengan si isteri, yang si isteri sungguh-sungguh jaga hubungan silaturahim dia dengan si suami, yang anak dengan si bapa, yang anak dengan si mak, jiran tetangga, kawan-kawan, AJK surau, jangan diputuskan. Sebab benda ini apabila kita tidak patuh, maka liang lahat akan himpit kita, kubur kita akan menjadi sempit. Hadirin ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa benda ni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semak balik. Jangan disebabkan ayah bagi dan ibu bagi harta lebih kepada anak si bongsu, kita rasa sakit hati, lalu tak balik berbulan-bulan. Apabila mak ayah sakit pun tak balik sebab harta dapat dekat adik. Ada juga saya pernah cerita kepada tuan-tuan sebelum ni, bagaimana menguruskan jenazah. Apabila ditanam jenazah mak tersebut,
menangis, subhanallah, menjerit. Sayangnya si mak ni, apabila bangkit selesai saja talqin, dah baca doa balik, dia tersenyum. Apabila saya tanya kenapa, Ustaz, saya nak dapat harta Ustaz. Tadi saya menangis sebab saya sedih mak saya dah tak ada. Sekarang ni saya gembira sebab saya nak dapat harta mak saya. Allahu Akbar. Saya dah bagi tahu tadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua pinjaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga. Jiran pula, yang si jiran bela kucing, tak reti langsunglah ajar kucing cara nak buang air besar, cara buang air kecil dengan betul. Kalau ditrain betul-betul, dia tahu nak buang air besar di dalam tandas. Ini tak habis dia tembak dekat kawasan perumahan jiran tersebelah. Yang pokok-pokok ni, jiran tanam pokok jambu, pokok sirih, habis. Bila angin je ataupun gugurnya pokok-pokok pohon tersebut masuk rumah kita, dibiarkannya. Ini jiran macam mana? Yang buat ni, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang senantiasa jaga solat dia, yang senantiasa pergi ke umrah, pergi ke haji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Macam mana Allah Taala nak terima amal ibadah sedangkan hubungan dia dengan jiran-jiran tidak dijaga? Itu bab jiran ni. Belum bab adik-beradik, belum bab kawan-kawan, sahabat-sahabat. Bila nak pinjam hutang, subhanallah, ayat manis. Brother, pinjamlah aku 1,000 brother, nanti aku bayar balik insya-Allah. Bulan depan dapat gaji, bayar balik. Yang sepeminjam ini, yang bagi pinjam ni, pergilah jumpa sampai nak bergaduh, bertumbuk, sampai kau ni tak reti sabar. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat saya dah pesan dah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang melambatkan pembayaran hutang ini adalah orang yang zalim. Dan orang yang tidak membayar hutang ini, rohnya tidak diterima oleh bumi dan akhirat, dia tergantung. Jadi yang ada hutang piutang, segerakanlah sebelum Allah Ta'ala tak cabut nyawa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bab silaturahim. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aku adalah tempat paling sepi, maka perbanyakkanlah aku dengan banyak membaca Al-Quran. Hadis, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis itu suruh baca Al-Quran saja, belum tadabbur. Baca Al-Quran, Allah Ta'ala dah pilih Nabi SAW akan memberi syafaat. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah bilang sebelum ni, ini pesan liang lahat, pesan saya sebelum ni. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dah nak bersara dah. Tetapi apabila Allah Ta'ala cabut nyawa kita, dipersoalankan dalam liang lahat, hang buat di atas muka bumi, hang buat apa? Aku reti update Facebook, aku reti update IG, aku reti WeChat, aku reti baca WhatsApp. Baca Quran tak reti, baca Quran tak reti. Maka malaikat Munkar dan Nakir pun palu badan jasad tersebut dengan sehancur-hancurnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang soleh, orang yang tidak pernah jauh dengan Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah peguam bela. Al-Quran itu adalah peguam bela kita. Baik, yang keempat, aku adalah tempatnya binatang-binatang yang menjijikkan, maka racunilah. Binatang-binatang menjijikkan ni apa? Ular, kalajengking, lipan, macam-macam tentu dalam tandas. Dalam tanah tu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, macam-macam ada. Maka kata liang lahat, racunilah aku dengan banyak bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Tengok, Allah Ta'ala bagi hebat. Sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambahkan umurnya.
maka Allah Ta'ala akan berkati umurnya, orang yang bersedekah. Yang seterusnya, yang kedua, Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi dapat mencegah akhir kematiannya dengan kematian yang buruk, iaitu su'ul khatimah. Maksudnya Allah Ta'ala akan hindarkan jasad tersebut daripada kematian-kematian yang buruk, orang yang banyak sedekah. Lepas tu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi 3 sifat bonus. Apa dia? Yang pertama dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghilangkan darinya sifat sombong. Orang yang banyak bersedekah, banyak infak, banyak berzakat, banyak wakaf ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hilangkan dia daripada sifat sombong. Hadirin rahmati Allah semua. Yang kita ada pangkat, darjat, semua Allah Ta'ala dah rakam dah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pangkat, harta, kekayaan, darjat, semuanya tipu daya. Yang nak bawa kita adalah amalan-amalan kita soleh. Ustaz, saya tahu amal soleh itu, tapi kenapa tak buat? Kenapa masih lagi ada kategori darjat kita, yang datuknya, yang tansrinya, kita lebih aula melayani orang-orang yang ada berkepentingan, orang-orang yang susah. Nabi SAW pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Abasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nampak tak? Tu kita lebih pentingkan orang yang berderajat, berpangkat, kita layan. Orang yang tak ada apa-apa berkepentingan ni kita tolak tepi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah adat orang Melayu. Islam tak pernah ajar macam itu. Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seterusnya, Allah Ta'ala baginya supaya hilang daripadanya kefakiran. Allah Ta'ala bagi bonus yang kedua, hilang kefakiran. Dan yang terakhir sekali, Allah Ta'ala bagi bonus, hilangkan daripada sifatnya daripada membangga diri. Saya ulang balik sekali lagi, sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambahkan umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, iaitu su'ul khatimah. Allah Ta'ala bagi lagi menghilangkan daripadanya sifat sombong, kefakiran, dan juga yang terakhir sekali adalah bangga pada diri sendiri. Hadirin, sepatutnya hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sumbangan daripada YB ke, daripada datuk-datuk, sepatutnya tidak perlu ditayangkan. Kat situ ada masalah riak dan takabur kat situ. Riak dan takabur pula tergolong dalam golongan perkara yang membatalkan iman. Yang pertamanya kufur nikmat, kufur hakikat. Yang keduanya syirik jali, syirik khafi, terkandung dalam sifat ujub takabur tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita nak masuk sekejap lagi. Yang kelima, akulah yang akan menghimpitmu hingga hancur, maka bebaskanlah himpitan itu dengan solat. Nah, yang ni saya tak nak cakap, tuan-tuan pun dah tahu. Cuma baiki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila nak diajarkan benda-benda akhirat, contohnya baca Al-Quran, baca Iqra, baca Alif Bata, kita berkira dengan orang yang nak mengajar tu. Ustazah yang mengajar, bila minta RM200, Allah mahalnya. Ustaz ni dunia betul lah. Tetapi kalau kita pergi ke konsert, kita berjumpa dengan artis, kita tidur hotel, kita tidur, sanggup untuk dunia bayar mahal tak apa, untuk akhirat marah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah sikap kita, tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, kita nak selamat, kita hidup di atas muka bumi ini adalah untuk kehidupan kita yang kekal abadi, selepas kita dihitung amal kebaikan kita, amal kejahatan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka solat dijaga. Daripada kita angkat takbir, daripada kita niat, kita kena betul. Bacaan Fatihah kita, kita punya Allahumma salli ala Muhammad, tahiyat kita,
selawat kita ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memberi salam. Salam betul-betul sebut dengan jelas. Assalamualaikum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan solat, sempurnakan ibadah, jaga betul-betul, belajarlah. Ada ustaz-ustaz yang boleh mengajar, bayarlah tuan-tuan. Jangan ustaz-ustaz ni bayar pula, tengok rumah orang ni besar, boleh cas mahal. Ustaz pun pelik juga. Dia kira orang kaya cas tinggi, dia kira orang susah free. Ni masalah. Ustaz pun sekarang ni banyak juga dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Baik, yang terakhir sebelum kita masuk kita golongan munafik ini, aku adalah tempat Munkar dan Nakir menanyakan soalan, maka perbanyakkanlah jawapanmu dengan memperbanyakkan zikir. Afdhu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyakkan zikir la ilaha illallah supaya memudahkan kita dalam menjawab soalan-soalan malaikat Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur nanti. Tuan-tuan, banyakkanlah tuan-tuan zikir tuan-tuan. Kita nak buat sesuatu pakai slipper, bismillahirrahmanirrahim. Nak marah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kenapa tak dengar cakap Walid ni? Banyakkan zikir tuan-tuan. Jangan kita maki anak-anak kita. Jangan kita melenting cakap benda-benda yang mungkar, sebab benda itu akan mendoakan anak tersebut. Hadirin yang rahmati, bertuahnya tuan-tuan pun lebih arif daripada saya. Tuan-tuan lebih mengecapi nikmat kehidupan dah lama dah. Macam mana melayani cucu-cucu. Hadirin yang rahmati Allah, bertuahnya cucu aku ni, tengok. Kita tak sebut pun perkataan BODOH. Kita tak maki pun cucu-cucu kita. Macam tu lah tuan-tuan. Banyakkan dengan kalam-kalam yang baik. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, kenyang hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sampaikan perjalanan aku hari ni, ya Allah. Ya Allah, yang si isteri doa, bagilah hari ni suami aku selamat, ya Allah, pergi dan balik dalam mencari rezeki, ya Allah, untuk kami dan anak-anak. Doa tu. Yang suami cium isteri, yang isteri cium suami, barulah bahagia rumah tangga. Jangan lupa peluk anak-anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ketika di dalam surau saja, di dalam masjid saya kita bersalam-salaman, kita bersenyum-senyuman. Kita amalkan di luar. Assalamualaikum. Yang naik motor bagi salam kepada orang yang sedang berjalan. Tak kisahlah mana-mana yang dulu, bagaimana Nabi SAW mengucapkan salam sampai sahabat pun segan. Hadirin rahmati Allah SWT. Itu Nabi tuan-tuan, dia dah maksum tuan-tuan. Umur lebih kurang usia dia 5 tahun, Nabi dah cuci kolbu dia dengan air zam-zam, dioperate. Ustaz, bolehlah Ustaz, Nabi dah kena basuh, kita pun kena basuh lah. Balik umrah bawa bergelen-gelen air zam-zam, minum tidak sampai berkarat dekat atas meja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minum pagi, makan kismis, bawa benda-benda yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat ikut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, 6 perkara tadi. Jadi hadirin hadirat, jangan lupa, itu baru mukadimah. Pesan yang lahat, jangan lupa tahajud, jangan lupa hubungan silaturahim. Yang mana bergaduh dengan mak ayah, minta ampun sekarang. Yang mana ada bergaduh di dalam ini, saya minta maaf lah. Kau ada yang terasa, saya minta maaf lah. Kau dah rebut jawatan aku dulu kat surau, bergaduh. Sebab berebut jawatan surau pun bergaduh, minta maaf lah. Yang ini dulu pernah ambil girlfriend aku, berjemur pula satu tempat kerja pula, dah rampas awet aku. Minta maaf. Sebab hablum minan nas itu tinggi martabat dia. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Hubungan dengan manusia, kalau hadirin ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak minta maaf, maka ganjaran pahala kita tidak akan bergerak.
maka dosa akan senantiasa ada. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, Al-Quran. Bacalah tuan-tuan. Handphone canggih tuan-tuan sekarang, bacalah. Lebih afdal kita menggunakan mushaf kita. Ada kat depan cantik ni. Bacalah, buka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak reti tanya imam-imam kita. Boleh diajarnya insya-Allah. Hadirin rahmati Allah. Seterusnya, banyakkan sedekah. Tuan-tuan pun dah maklum. Solat jangan tinggal. Solat jangan dilewati. Ini layan cucu. Asar masuk 4.32, dibantai solat Zuhur 4.20. Layan cucu lagi. Asar dah masuk 4.32, layan semayang asar 6.45. Semayang isyak, relax dulu. Tengok bola dulu. Bola tak salah, memang bola tak salah, tapi kita yang buat benda itu lalai. Layan semayang isyak, nak masuk subuh dah. Subuh masuk lebih kurang sekarang 5.47. Bantainya solat isyak 5.35. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak jadi baik? Macam mana kita nak jadi baik? Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak buat. Kita tak cari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Redha Allah tu kita tak cari. Kita tunggulah hidayah. Manalah hidayah, tak jumpa-jumpa. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penutup mukadimah, jangan lupa kalam-kalam yang baik. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, Subhanallah. Cakap benda-benda yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Saya tahu tuan-tuan dah lebih arif, saya saja sampaikan saja supaya kita mengingat. Itu sebab panggil ustaz-ustaz untuk ingat, refresh balik. Saya tahu ibu-ibu, ayah-ayah dah maklum dah, cuma tak buat je. Kadang-kadang bila ustaz ingatkan, Allah baru terkejut. Ada benda yang aku tak buat lagi, aku tak minta maaf ni, ada hutang aku tak bayar lagi ni. Jadi teringat, buat terus. Lepas ni ada, bayar terus. Yang mana ada pertelingkahan, minta maaf terus. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Nabi dah confirm masuk syurga. Ketika Nabi solat, cucu Nabi SAW naik atas belakang Nabi, lalu Nabi melewatkan sujudnya, sampailah cucu Nabi turun daripada belakang dia, baru Nabi bangun. Habis sembahyang, bagi salam, Nabi minta maaf dekat sahabat. Nabi minta maaf kat sahabat sebab sujud tadi lama sangat. Jadi tuan-tuan, Nabi pun dah masuk syurga, minta maaf dekat orang. Kita apatah lagi tuan-tuan. Janganlah sombong tuan-tuan. Jangan berkira pangkat, jangan berkira siapa lebih tua, jangan berkira macam-macam lah tuan-tuan. Orang Melayu ni macam-macam tuan-tuan. Macam banyak sangat khilaf dia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita masuk terus golongan munafik. Kita dah belajar lebih kurang 9 golongan munafik insya-Allah. Yang pertamanya saya refresh balik, insya-Allah saya akan refresh selepas ini dan seterusnya kuliah-kuliah insya-Allah. Malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, tanda-tanda golongan munafik, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya saya dah sebut tadi, melalaikan solat fardu. Melalaikan solat fardu ni macam-macam. Time sembahyang itulah baru teringat, dekat sinilah aku letak aku punya geran tanah dulu. Time solat dia ingat, dekat sini aku letak handphone, dekat celah sofa rupanya. Time solat dah ingat, time lain dia tak ingat. Time solat ni lah waktu tu dia teringat macam-macam. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu. Yang keempatnya, mempercepatkan mengerjakan solat. Baru saya dah cerita pada tuan-tuan sebelum ni, ada ibu telefon saya, ustaz, tolonglah nasihatkan anak saya ustaz, sembahyang dia ustaz, kalau ustaz tengok LRT ustaz, laju lagi sembahyang dia. Saya kata, laju betul sembahyang anak puan ni. Maksudnya kat situ pembacaan dia dan tomak ninah dia tak ada. Ayah-ayah lepas ni ada bola pula, contohnya 15 hari bulan, sembahyang isyak dia makin laju. Kalau dia tengok muka penceramah tu,
final yang seterusnya, final kedua di Hanoi ni, nak tengok pula TV, dia tengok muka penceramah, bilalah aku nak tengok bola. Lepas ni ada berlagu adegan-adegan semayang pun cepat, lepas ni laju LRT tengok pun ayo lajunya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Maka orang yang sembahyang cepat ini adalah golongan munafik. Ingat hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan munafik ini lebih teruk daripada orang kafir. Ingat tuan-tuan, saya beritahu. Yang kelima, gemar meninggalkan solat berjemaah. Ustaz, saya buat di rumah boleh Ustaz? Boleh. Afdal buatnya di masjid ataupun surau. Ajarlah anak-anak solat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak umur 17 tahun mandi wajib pun tak reti. Anak-anak umur 16 tahun tahiyat akhir pun tak reti baca, sebab ayah asyik pergi masjid je. Ajarlah anak-anak. Tak reti, tanya ustaz. Jangan mengharapkan cikgu-cikgu, ustaz-ustaz mengajar di sekolah agama ataupun ni. Tuan-tuan sendiri kena. Kita ni amanah, anak itu amanah. Tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang mak, bukan hantar sekolah tahfiz, bukan hantar sekolah agama, lepas dah. Kita kena ajar, kena tanya dia. Meh ayah nak dengar sikit baca. Lagi-lagi bacaan dalam solat tu, meh ayah nak dengar sikit. Ayah baru belajar tadi, Ustaz Faidus tegur tadi, baca Fatihah, dengar sikit. Betul, alhamdulillah. Baca tahiyat akhir sikit. Baca doa kunut. Baru-baru ni tuan-tuan juru nikah, muka handsome, kerja pun hebat, engineer. Tuan tolong beristighfar tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, istighfar. Tuan tolong berselawat tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Tu. Itulah calon menantu yang terbaik, yang nak menjaga anak kita. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pesan guru saya, nak cari menantu, pemuda yang semayang subuhnya istiqomah di masjid dan di surau. Bau bukan kerja pangkat besar. Kalau dia kerja pangkat besar, hebat pangkat dia, dia semayang solat subuh berjemaah, double, triple A. Ini sebab nak jaga makam, anak datuk sini, anak Tan Sri sini. Alamak, bacaan dalam baik. Seterusnya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan solat Jumaat. Di Aceh selepas berlakunya tsunami, jadi rakyat-rakyatnya yang perempuan akan pergi ke setiap rumah yang ada lelaki, akan halau lelaki ini untuk solat berjemaah. Kita Malaysia sebab tak kena tsunami, itu sebab di biornya. Dah kena tsunami nanti di Kajang, kena tsunami di Kuala Lumpur, barulah akan berlakunya perempuan-perempuan halau lelaki pergi sembahyang Jumaat. Barulah surau ini roboh, penuh sangat jemaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang ketujuh, melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi. Yang ke-8, menyuruh yang mungkar dan melarang yang makruf. Yang ke-9, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyembunyikan ilmu pengetahuan. Dah ada ilmu, sampaikan. Dah ada ilmu ni, sampaikan kepada orang. Jangan sombong. Tahu baca Quran, bagi ilmu tu. Tahu cara solat, tahu cara mandi jenazah, sampaikan kepada rakan-rakan yang tahu. Sampaikan kepada orang yang ahli kita, ahli keluarga kita dulu. Man tak sayang ayah ke man? Lepas ni siapalah nak mandikan jenazah ayah man? Man tak sayang mak ke? Siapalah nak mandikan jenazah mak ni man? Cuba nasihat dengan anak itu dengan elok-elok. Baik, yang seterusnya yang ke-10 pada hari ini, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang Dr. Hanafi, riya adalah perbuatan orang munafik yang tersembunyi di dalam hati. Ini yang ke-10, golongan munafik, iaitu mengamalkan riya. Perasaan dan peribadi dengan niat dengan tujuan yang tertentu. Menurut Imam Al-Ghazali,
Riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan perkara-perkara kebajikan. Yang saya sebut tadi. Tak perlu nak tunjuk-tunjuk kita derma stesen bas, kita derma bangunan, kita derma jalan, kita derma kipas. Tak perlu tulis sumbangan daripada sekian, sumbangan daripada sekian. Tanpa dekat aircon, sumbangan daripada sekian. Tak perlu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini telah disebut oleh Imam Al-Ghazali. Seterusnya, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, orang yang bersifat riya ini ada 3 tanda, iaitu malas apabila bersendirian. Dia apabila dia bersendirian, dia malas. Tengok. Yang seterusnya, rajin apabila dia di khalayak ramai. Dia time orang ramai ni, dia rajin. Dia nak menunjuk kat orang. Time ada ramai orang, dia akan rajin. Dan kata Saidina Ali yang ketiga, ia menambah amal apabila dipuji dan dikurangkan apabila dicela. Apabila orang puji dia, semua dia basuh. Contoh, ada gotong royong, Allah cantiknya engkau basuh tandas ni, habis semua dia basuh. Hadirin rahmati Allah, dinding-dinding surau pun dia basuh. Ini kata Saidina Ali. Ia akan menambah amal apabila dipuji dan dikurang apabila dicela. Dalam Islam, perbuatan riya tergolong syirik kecil. Ingat tuan-tuan, saya ulang balik sekali lagi. Perkara membatalkan iman ini ada 6 perkara. Yang pertamanya kufur, kufur nikmat, kufur hakikat. Yang keduanya saya nak explain ni panjang lah tuan-tuan. Kufur nikmat, kufur hakikat apa dia, berjam pula tambah masa. Yang keduanya syirik, syirik khafi, syirik jali. Yang ketiganya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, riddah, keluar Islam. Ramai yang sudah keluar Islam, sedar dengan tidak sedar. Yang seterusnya, yang keenam, yang keempat, iaitu sihir. Ramai. Nah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tengoklah dekat kawasan-kawasan kedai makan, kedai Melayu tuan-tuan, 4 buah kedai, 3 kedai mesti ramai, 1 kedai mesti orang tak ada. Dia pergi hantar santau angin, santau macam-macam. Yang kelima, kurafat. Yang si atuk dengan si nenek pergilah pasang benang hitam dekat perut cucu. Syirik. Ustaz, selepas saya pasang benang hitam dekat perut cucu saya tak menangis malam dah Ustaz. Syirik. Dia pasang kat lengan supaya kebal. Macam-macam tuan-tuan. Berlaku Ustaz 2018. Berlaku. Kurafat. Hadirin yang rahmati Allah. Perkara membatalkan iman yang kelima, kurafat. Yang keenam, yang kita belajar pada hari ini, nifak. Nifak ni pula ada lebih kurang 50. Golongan munafik nifak ini ada 50 pula. Allah, peningnya Ustaz nak belajar. Kena belajar supaya kita tidak tergolong dalam golongan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah azab bagi orang yang solat, yang mereka itu lalai daripada solatnya, lagi mereka itu riak. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang tu jangan menunjuk-nunjuk. Sembahyang tak perlu tunjuk dekat orang. Brother, lu sembahyang tahajud tak pagi ni? Aku sembahyang lah, tengok dahi aku hitam. Allahu Akbar. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi pelik, orang main gitar kat tepi jalan. Sembanglah 2 orang pemuda ni. Iman dia tak macam kita. Kita pergi ke masjid, kita pergi surau, dia lepak main gitar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita semayang pada malam itu, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan mencerca dan menyakiti seperti orang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia. Ingat tuan-tuan, jangan kita ini orang beriman, jangan menginfakkan harta kita ini kerana riak. Allah Ta'ala dah larang dalam surah Al-Baqarah ni. Seterusnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Akhafu ma akhafu alaikumul syirku asgharu faqila ma huwa ya Rasulullah qala riya. Suatu yang paling aku khawatir kamu ialah syirik kecil. Lalu ditanya oleh sahabat, apakah syirik kecil tersebut wahai Rasulullah? Lalu baginda bersabda, iaitu riak. Jangan tuan-tuan ya, riak, tolong sangat jangan ada di dalam hati ini, di dalam kalbu ini perkataan sifat riak. Jangan. Jangan, kita kena hindarkan benda ni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya kita tambah satu lagi pada malam ini. Tadi kita dah tengok mengamalkan riak. Jadi saya harap perbuatan-perbuatan riak ini tidak ada di dalam diri kita, mahupun di dalam ibadah kita, mahupun di dalam setiap amalan-amalan kita yang kita lakukan. Yang kedua pada malam ini, hasad dengki. Hasad dengki, kata pengarang, merupakan suatu wabak yang bahaya yang ada di dalam diri seseorang. Ini macam-macam tuan-tuan. Ada yang kalau kita tengok di dalam sistem pekerjaan kita lah tuan-tuan, kalau kita nak dapat suatu pangkat tu, macam-macam kita hasad. Tuan-tuan, tolong tuan-tuan dah belajar pada malam ini tuan-tuan, sifat hasad dengki ini perlu dibuang kerana ia adalah golongan munafik. Golongan munafik ini, saya terus terang, saya ulang sekali lagi, lebih teruk daripada kafir, lebih teruk daripada golongan kafir. Tolong tuan-tuan. Baik. Hasad dengki dapat diertikan sebagai suatu sikap tidak senang atas kenikmatan, kesenangan atau kelebihan yang ada pada orang lain dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu agar dapat memilikinya. Allahu Akbar. Kita boleh tengok tu lah dalam sektor kita, dalam kita, dalam corak pentadbiran masjid ke surau ke, macam mana kita nak dapat jawatan tersebut, adakah dengan cara yang baik ataupun cara yang tidak baik. Adakah perbuatan hasad ada tak dalam diri kita? Kita ada tak sampai tentang keburukan? Kau tahu tak, dia ni tak boleh pegang jawatan ni. Hadirin rahmati Allah semua. Kita berhenti azan dulu. Berhenti azan insya-Allah. Kita sambung sampai ni insya-Allah.
Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi at-tammah was-salatul qamah. Ati sayyidina Muhammadin wasilah wa ba'su maqam Muhammadin innaka la tukhlifu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita habiskan bab hasad dengki ini, iaitu golongan munafik. Baik. Hadirin ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, dengan demikian sifat hasad dengki boleh menyuburkan perasaan dendam, permusuhan dan suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Ingat tuan-tuan, bila kita ada saja terdetik dalam kalbu kita, kita ada perasaan buruk sangka terhadap orang lain, maka kita tergolong dalam golongan orang yang munafik. Tengoklah tu, dia nak conquer habis semua jawatan dekat masjid ni, dekat surau ni. Tengoklah tu, dia mengipas bos. Ada saja benda-benda yang tidak baik yang hadir di dalam kalbu kita tuan-tuan, maka banyakkanlah istighfar, banyakkanlah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita melakukan dosa munafik kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam sifat hasad dengki adalah tercela dan tergolong amalan orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Adakah patut mereka dengki kepada manusia atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka dari kurniaannya? Allah Ta'ala persoalkan kita. Orang yang bersifat hasad dengki, jiwanya senantiasa merasa serba kekurangan dengan apa yang dimilikinya. Tak cukup. Abang tengok abang dekat rumah orang sebelah tu bang, dah beli bang sofa baru. Bang, ya Allah bang, penuh lah bang rantai dekat leher dia bang. Abang macam mana bang dia boleh beli kereta besar bang? Duit mana dia dapat bang? Sedangkan suami dia kerja biasa je. Tengok, kita buruk sangka. Tak habis-habislah orang Melayu ni, macam tu lah tuan-tuan. Bagi dah ceramah apa pun, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, motivasi, ketibaan alam barzah, bagilah apa-apa pun. Kalau hati ni tuan-tuan tak mau ada perubahan, tak nak ada anjakan paradigma untuk beroleh ke tempat yang baru, sikap yang baru, maka dia akan tahap tu je lah. Lepas tu nanti apabila dah di alam, Allah Ta'ala akan hitung kita punya amalan. Alamak, macam mana ni? Waktu tu suami ke isteri ke amalan sendiri-sendiri. Kawan baik dulu, kawan sekali rakan kerja ke, waktu tu amalan semua fikir sendiri-sendiri. Yang akan memberi kita syafaat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada umat Nabi Adam AS sampailah ke umat Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW yang akan bagi syafaat. Jadi ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, ikut yang apa yang Nabi telah ajarkan. Boleh ya tuan-tuan, insyaAllah. Bukan marah, ustaz macam marah je. Tak marah. Suara saya dia beri macam ni, saya minta maaf tuan-tuan, insyaAllah. Baik. Wa min syarri hasidin idha hasad. Surah Al-Falaq. Dan daripada kejahatan orang yang hasad apabila ia hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati an yukthura fihim malu fayatahasadu wa yaqtilun. Yang paling aku takut daripada apa yang aku takut pada umatku ialah yang banyak harta pada mereka, lalu mereka saling berdengki dan berbunuh-bunuhan. Hadis dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada Ibnu Abid Dunya dan Amir Al-Asy'ari. Dalam Islam, keharusan melahirkan perasaan dengki terhadap orang lain hanya ada dalam dua perkara saja, iaitu terhadap ilmu
dan juga harta kekayaan yang dimiliki. Harta kekayaan ni ustaz kata tadi macam mana pula? Yang dibawa contohnya seperti mana isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga kan dia kata, kalaulah tulang berulang aku ini wahai Rasulullah boleh digadaikan untuk Islam, untuk dakwahmu, untuk syiar Islam, maka ambillah. Tu tuan-tuan, itu boleh. Kita berlumba-lumba untuk memperbanyakkan infak, tapi tak perlu nak sebut-sebut. Berlumba-lumba lah tuan-tuan dengan cara itu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda kita dah alhamdulillah dah habis sampai golongan yang ke-11 yang kita telah pelajari. Sudah ada 11 perkara, jadi jangan lupa cuba amalkan. Kalau ada sifat yang kita dah belajar tadi, mengamalkan riya, ada lagi cuba ubah tuan-tuan. Takut Allah Ta'ala. Ingat tuan-tuan, rahsia kematian ini tuan-tuan ada 3 perkara. Jangan lupa tuan-tuan. Bila, di mana, bagaimana. Bila, di mana, bagaimana. Kita tak tahu tuan-tuan. Tarikh lahir kita, kita tahu. Saya dah maklumkan sebelum ni. Kita tahu bagaimana kita, di mana kita dilahirkan. Tetapi ni, bila, di mana, bagaimana kita mati, kita tak tahu tuan-tuan. Sedang elok kejap lagi bagi salam, tumbang. Sedang elok alhamdulillah dalam keadaan kita yang dalam keadaan baik. Baru lepas dengar kuliah, baru lepas solat isyak berjemaah, alhamdulillah. Ni tengah berdisko, pergi rumah urut, pergi beli nombor ekor. Yang beli nombor ekor pun ramai yang berkopiah, ramai yang di dalam Islam. Yang buat zina rumah urut pun ramai daripada golongan orang Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya bagi tahu rahsia kematian ini, bersiap sedialah. Kita ingat tuan-tuan, ibu-ibu, ayah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fikirkan. Kalau rasa dah cukup, jangan bagi tahu saya. Kalau rasa dah cukup, jangan bagi tahu saya. Teruskan amalan baik itu. Rasa tak cukup, boleh mengadu pada saya. Apa-apa insya-Allah yang boleh dibantu, amalan-amalan tu insya-Allah kita sama-sama bantu. Insya-Allah tuan-tuan Baik tuan-tuan, sebelum saya minta maaf mengganggu masa tuan sikit, insya-Allah lebih kurang 2 minit 3 minit je. Saya dah minta kebenaran tadi oleh dengan pihak AJK. Saya nak membuat sedikit bantuan lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak sumbang, tak nak sumbang tak apa, tak ada masalah. Just saya bagi tahu saja, di sekolah saya yang tempat saya berkhidmat memerlukan pembelian pakaian sekolah. Beg saya dah beli dah. Beg alhamdulillah saya dah beli. Saya dah serah pada pentadbir saya. Sekarang ni nak cari dana-dana sedikit untuk yuran sekolah yang mana ada tertunggak, mana-mana ada Allahumma salli alaihi wasallam pakaian nak beli untuk persekolahan baru. Itu je saya nak bantu tuan-tuan. Teringat kawan-kawan bantu. Inilah saya nak ajak tuan-tuan bantu untuk sekolah tempat saya berkhidmat. Dan kawan-kawan saya yang lain pun ada juga yang meminta, saya pun bagi sumbangan tuan-tuan yang mana dah cukup untuk sekolah saya akan salurkan kepada sahabat-sahabat saya yang lain yang sekolah-sekolah dia yang memerlukan. Alhamdulillah dah banyak dah yang membantu. Kalau tuan-tuan nak turut serta, silakan. Tak mau tak apa, no problem. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kejap lagi ada pembentangan sejadah oleh pihak AJK. Jadi terima kasih sangat kerana sudi bersama saya pada malam ini. Ada benda-benda yang terkasar yang saya sampaikan, penyampaian saya yang tak dengar, yang tuan-tuan tidak suka dengar, ibu-ibu, ayah yang tersalah dengar, yang salah faham, saya minta maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, asbab diri saya sendiri.
Saya minta maaf sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakanlah rumah tangga kami dengan syariat Islam yang sempurna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa suami kami ya Allah. Ampunilah dosa isteri kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usia kami ya Allah. Murahkan rezeki yang halal lagi baik buat keluarga kami dan diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada wabak penyakit yang berbahaya ya Allah. Penyakit-penyakit persengketaan, permusuhan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau kami ada penyakit yang rumit, yang berbahaya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan kami melintasi titian sirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami amal kami ya Allah. Permudahkanlah setiap ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan kami ya Allah untuk memasuki syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah sama sekali ya Rahman, jauhkanlah sama sekali ya Arhamar Rahimin daripada kami mendapat siksa api neraka-Mu, seksa kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amalan-amalan kami ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan kami ya Rahman. Terimalah segala amalan-amalan kami ya Rahim, selama mana kami hidup di atas muka bumi-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.